Okey, untuk subtopik 2.5 kita ada subtopik yang bertajuk continuity. Yang mana continuity ni daripada perkataan continuous lah. Okey, bersambung. So in this subtopic we will discuss the concept of continuity which is closely related to the concept of limit. Dia kata konsepnya seakan konsep limit. Okay, so kita ada satu box. Di sini kita ada dia punya definition 2.4 untuk continuity. So dia punya definition bagi tahu apa. Okay, a function f(x) is said to be continuous at point x equal to a if the following conditions are satisfied. Okay, dia kata fungsi, apa-apa fungsi f(x) yang diberi kat situ akan continuous dekat point kalau ada 3 syarat ni dipenuhi. Okay, so apa syarat-syaratnya adalah syarat yang pertama. Okay, syarat yang pertama adalah berkaitan dengan limit, iaitu syarat nombor 1 adalah limit x approach a f(x) equal to L. Okay, exist, dia mesti exist dengan value L, yang mana kalau kita nak value ini exist dengan value L itu, dia mestilah limit x menuju A daripada kanan mestilah L. Limit x menuju A daripada kiri untuk fx mesti sama dengan L juga. Okey, so bila di sini sama, menunjukkan dia punya summary dia dapat satu nilai exist. Okey, macam mana kalau syarat yang pertama tiba-tiba daripada kiri dan daripada kanan ni mempunyai nilai yang tak sama? Bila nilai daripada approach daripada kanan dan daripada kiri ni tak sama, bermaksud limit keseluruhannya itu tidak wujud. Bila dia tak wujud, confirm lah satu ni tak satisfied. Okey, bila satu satu ni tak satisfied, bermakna dia terus tak jadi continuity. Okey, contohlah. Okey, yang kedua, syaratnya yang kedua adalah fungsi yang diberi di atas tadi ni, okey, fungsi yang diberi tu, kalau dimasukkan nilai x-nya sama dengan nilai yang diminta untuk x. Katalah fungsinya katakanlah f(x) sama dengan 2x tambah 3. Lepas tu dia kata point x-nya adalah 7. So dia kena masukkan 7 kat dalam ni lah. Bermakna fungsinya adalah 2 darabkan dengan 7 tambahkan dengan 3. So f7 sama dengan 2 darab 7 tambah 3. So 14 tambah 3. So value f7 adalah 17. Okey, macam itulah. Okey, masukkan nilainya. Yang kedua ni maksudnya masukkan nilai. Okey, syarat yang ketiga pula adalah limit x approach a fx mestilah sama dengan fa. Okey, kalau diperhatikan di sini, syarat nombor 3 ni adalah dia nak suruh kita check yang ini sebenarnya adalah syarat yang nombor 1 mestilah sama nilainya dengan syarat nombor 2. Yang atas ni tadi, syarat nombor 1 ni tadi mesti sama nilainya dengan syarat nombor 2. So katakanlah syarat nombor 2 tadi kita dapat f7 17, sini dapat 17. Syarat yang nombor 1 ni pun nilai yang exist tu mesti sama dengan 17 juga. Kalau sama 17, bawah pun 17, 17 sama dengan 17, okey, barulah syarat nombor 3 dipenuhi. Barulah dikatakan okey, fungsi fx itu adalah continuous. Okay, kalau tiba-tiba syarat nombor 1 ni kira dapat 8. Okay, dengan automatiknya 8 tak sama dengan 17. So syarat nombor 3 tak dipenuhi, so dia bukan continuous. Untuk example M, example M ni kita nak bagi contoh macam mana kita nak check continuity dengan menggunakan graph. Diberi graph, suruh check continuity. Okey. So kita baca dia punya pattern soalan. So dekat sini dia punya soalan. Given the graph fx shown below,
determine if fx is continuous at x equal to 0 and x equal to negative 1. Okay, dia kata dia beri graf. Dia tak bagi equation fx tu, dia tak bagi tahu equation yang apa, tapi dia bagi graf. So, graf fx tu yang ni lah, yang melengkung ni adalah graf fx. Dia kata cari, sahkanlah kalau fx itu continuous dekat x sama dengan 0, dengan x sama dengan negatif 1 ataupun tidak. Okay, first kita nak buat yang ni dululah. Okay, katalah ni kita punya soalan pertama. Ini soalan kita yang kedua. Okey, untuk soalan kita yang pertama di sini, nombor 1. Dia nak apabila x sama dengan 0. Okey, so apabila x sama dengan 0, solutionnya ada dekat bawah situ. Kita nak bagi penerangan saja ni. Okey, apabila x sama dengan 0, kita ada beberapa syarat yang dah dinyatakan tadi. Syarat yang pertama, okey, syarat yang pertama tadi kita kata dia punya limit x menuju a fx mestilah exist dengan nilai L. Okey, nak dapat ni kena check dulu dua perkara. Limit x menuju a daripada kanan dan limit x menuju a daripada kiri untuk fungsi fx tu. Okey, yang ini kedua-duanya mestilah sama dengan L, mestilah sama dengan L. Okey, diperhatikan di sini kita punya syarat kita, condition pertama kita akan check daripada kanan dululah. Okey, daripada limit kita menuju A yang diminta adalah A kosong. Okey, so kosong kita ada dekat sini. So daripada kanan, sini adalah kanan kita. So bila kita bergerak daripada kanan menuju x sama dengan 0, kita berhenti di sini sebab bila kita berada di sini, x kita adalah sama dengan 0. Okey, bila kita dah berhenti dekat sini, kita kena check kita punya nilai y. Paksi y kita berapa nilainya? So, paksi y kita nilainya 1. Okey. Okey, kemudian kita kena check daripada kiri pula. So, sini adalah kiri kita. So, kita bergerak daripada kiri menuju ke x sama dengan 0. Berhenti. So check value y kita. Value y kita adalah 1 juga. So betul. Okay, therefore limit x approach 0. Okay, disebabkan kedua-dua kiri dan kanan sama, so nilainya adalah 1, exist. Okay, so dekat sini ada satu tik ni. Tik ni menunjukkan syarat pertama diterima. Okay, syarat pertama untuk continuity tu diterima lah. Okey, syarat yang kedua. Syarat yang kedua kata tadi, kita punya fungsi, kita kena masukkan dengan A, kita mesti dapat satu nilai. Okey, dapat satu nilai lah. Okey, nilai apa-apalah. Right? So, bila kita check kat sini, kita punya soalan kita mestilah kita masukkan kita punya A kita sama dengan 0. Okey, disebabkan gambar rajah kita ni, dia tak bagi tahu fungsi, dia bagi tahu gambar rajah. Jadi kita kena tengok graf kita dekat mana x-nya sama dengan 0. Bila x sama dengan 0, kita kena check y-nya berapa lah. Okey. So, dekat sini 0 kita. So, bila x kita 0, x kita 0, y kita ni pintasannya berlaku di y sama dengan 1. Lepas tu kalau anda lihat kat sini ada satu bulatan termasuk. Itu bermakna value 1 tu diambil kira lah. Boleh gunalah. Okey. Sama dengan 1. Okey. Berbeza dengan gambar bawah ni. Kalau awak nak cari f negatif 1. F negatif 1 contoh kita nak cari f negatif 1. Untuk soalan ni, f negatif 1 dia punya bulatannya bulat sahaja. Exclude. So, dia tak ada nilai. Dia does not exist. Okey, sebab apa? Kita bayangkan dekat negatif 1 ni, dia punya nilai tu putus. Dia terputus, lepas je negatif 1 baru dia sambung balik. Okey. So, berbalik kepada soalan yang ni tadi, disebabkan kita punya kawasan dekat sini, so okey lah. Kita proceed. Nilainya adalah 1. Okey. So, syarat kedua juga diterima. Kita dapat nilai.
Kalau does not exist, terus tak terima. Okay, condition yang ketiga, kita kena check. Okay, nombor 3. Limit x approach A, fx, mesti sama dengan fa. Ataupun boleh ditulis sebagai syarat 1 sama tak dengan syarat nombor 2. Okay, so kalau kita perhatikan di sini, okay, syarat nombor 1 nilainya adalah 1. 1 juga adalah syarat untuk yang kedua. Okay, bermakna nilai kedua-dua nilainya adalah 1 sama dengan 1. So, terima. So, bila tiga-tiga kita tick, tiga-tiga betul, tiga-tiga diterima. So, satisfy all condition. So, fx continuous at x equal to 0. Okay, macam tu. Okay, beralih kepada soalan yang Roman 2. Okey, diperhatikan dekat atas itu soalannya adalah apabila x sama dengan negatif 1 kat sini. So, solution kat bawah pun dah ada. Kita just nak semak dan bincangkan. Okey, syarat soalan kita yang kedua, apabila x kita sama dengan negatif 1. So, kita masih kena semak semua syarat. Syarat yang pertama, okay, kita kena check graf kita. Daripada menuju kepada negatif 1, menuju negatif 1 dari kanan dan menuju negatif 1 daripada kiri. Okey, kalau kita perhatikan kat atas sini. Okey, sini kanan kita. Menuju negatif 1 ada kat sini. Menuju ke sini, value y-nya adalah kosong. Kalau waktu kita check limit, kita tak kisah simbol bulatan ataupun exclude ataupun include, janji dekat mana dia tuju dengan dekat mana dia berhenti. Tak kisah nak hitamnya termasuk bulat ke tidak ke, tak kisah. Okey, lepas tu daripada kiri pula. Ni kiri kita turun di x sama dengan negatif 1. Sini x negatif 1. So, value y-nya adalah kosong juga. So, kita lihat dekat sini. Okay, sini kanan kosong, kiri pun kosong. So, dia punya summary dia, limitnya exist dengan value kosong. Okay, tick. Terima satu syarat. Okay. Okay, untuk syarat yang kedua pula. Okay, syarat kedua adalah FA tadi. So, FA tadi baru je cakap dekat sini. Okay, F negatif 1, bila kita check kat sini, bila F fungsi memang betul-betul kena tengok adakah bulatannya bulat di dalam ataupun tidak. Kalau buat tiada hitam di dalam tu, maknanya dia terputus. So, dalam kes ini, F negatif 1 dia tiada nilai, dia does not exist. Okay. So, bila syarat yang kedua does not exist, syarat yang kedua dah tak diterima. So, kita dah tak perlu cari syarat yang ketiga. Sebab confirm ada satu syarat yang tak diterima. So, semestinya dia tak boleh terima lah sebagai continuity. So, dia adalah discontinuous at x equal to negative 1. Okay, dia terputus. Bawah ni ada satu example, tapi example ni ada yang kosong yang perlukan kita jawab. So, example ni masih sama. Dia beri kita satu graph. Okay, example N, given the graph of fx shown below, determine if fx is continuous at x equal to negative 2, x equal to 0 and x equal to 3. So, soalan ni dia ada 3 pecahan lah. Okay, dia bagi 3 pecahan. Soalannya kita kena detail baca sebab kadang-kadang dia bagi straight macam ini tapi sebenarnya banyak poin yang diminta. Okay, ada 3 soalan yang sebenarnya. Ni A yang pertama, ni A yang kedua dan ni A yang ketiga. Okay, so ini adalah gambar rajahnya. Kalau anda perhatikan gambar rajahnya, ada yang kat sini memang terputus. Jauh beza, satu kat atas, satu kat bawah. Kat sini sambung, tapi kat sini putus. Tiba-tiba ada satu pula poin kat bawah ni dan sebagainya lah. Okay, so daripada soalan ni, kita nak tengok untuk setiap solution. Untuk Roman 1, okey, untuk kita tengok kat sini, solutionnya dah ada. Okey, untuk soalan yang pertama, diminta apabila x sama dengan negatif 2.
Okey, X sama dengan negatif 2. So, bila kita perhatikan kita punya gambar rajah. Sekejap Okey, untuk gambar rajah kita ni. Okey, untuk X sama dengan negatif 2. So, kat sini kita punya negatif 2. Ini kita punya X negatif 2. Kita kena ingat kita sedang tuju kawasan ni. Yang mana dekat sini adalah negatif. Kat sini adalah positif. Sini adalah negatif bahagiannya. So, yang pertama, kita nak check dia punya. Okey, kat sini dah ada jawapan. Okey. Kita nak check dia punya limit menuju negatif 2 daripada kanan. Okey, kita check yang ni dulu. Limit X menuju negatif 2 daripada kanan. So, sini kanan kita. Turun menuju negatif 2. Okey, stop. Kenapa stop? Sebab kawasan ni dah sampai kawasan X sama dengan negatif 2. Okey, bila dah sampai, dah stop. Jangan stop je, tak ada buat apa-apa. Terus tengok dia punya paksi Y. Paksi Y nilainya adalah negatif 1. So, jawapan di sini adalah negatif 1. Satu benda dah dapat. Okey, kemudian limit daripada X menuju negatif 2 daripada kiri pula. Okey, daripada kiri. So, sini kiri kita menuju negatif 2. Negatif 2. Okey, stop. Kenapa stop? Sebab kat sini tempat yang kita stop ni adalah tempat X sama dengan negatif 2. So, kita tengok paksi Y-nya. Paksi Y-nya nilainya adalah 2. Okey. So, daripada sini bila kita perhatikan, okey, syarat yang pertama ni dia katakan does not exist. Okey, summary-nya does not exist kerana pergerakan limit daripada kanan dan daripada kiri menuju tempat yang berbeza. Satu menuju negatif 1, satu lagi menuju 2. Jadinya summary dia does not exist, tidak wujud. Okey. So, bila dia tak wujud, syarat pertama dah tak dipenuhi. Okey, dia not satisfy the condition. You don't have to check second and third condition. Dah tak payah check dah syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Okey, so terus summary, function is not continuous at X equal to negative 2. Okey, tak perlu cari Kalau anda masih lagi nak cuba untuk mencari, okey, tak salah, boleh juga nak cari tapi tak ada point apa-apalah. Okey, katakanlah anda masih nak mencuba untuk mencari point yang kedua. Okey, point yang kedua, dia minta FA nak dapatkan nilai L. So, dalam kes ini, A-nya adalah negatif 2. Okey, kalau anda perhatikan pada graf anda, okey, kita punya F apabila X negatif 2. X negatif 2. Kita ada dua tempat. Satu dekat atas sini, satu kat bawah sini. So, nak pilih jawapan yang mana satu sebagai nilai akhir adalah tengok tempat yang mempunyai circle dan dalamannya yang hitam, yang include. Okey, jangan pilih yang bawah ni. Sebab bawah ni, pada value X negatif 2 sebenarnya dia tak ada nilai. Dia does not exist. Jadi, apabila X negatif 2, nilai fungsi adalah 2. Macam tu. Kalau masih mencuba untuk mencari yang kedua ni lah. Okey. Dan yang syarat yang ketiga pun tak perlu cari. Tapi kalau anda insist nak cari juga. Syarat yang ketiga, anda nak samakan syarat pertama dan syarat yang kedua. Syarat yang pertama does not exist. Syarat yang kedua dapat nombor 2 nilainya. Jadi semestinya ni adalah dua benda yang berbeza. So, dikatakan juga fungsi ini not continuous at X negatif 2. Walau bagaimanapun macam saya cakap tadi, dua perkara ni tak perlu cari pun tak apa. Okey, dah memadai untuk cari. Satu dah jumpa satu tak memenuhi syarat, dah boleh stop. Okey. Okey, kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Okey, satu dah. Kita nak tengok yang kedua. Okey, tak ada jawapan. Okey, untuk yang kedua ni, okey, kita nak adjust sikit sekejap. Okey, macam ni.
Okey, untuk yang kedua, kita punya soalan adalah apabila X sama dengan kosong. Okey, yang kedua. So, apabila X sama dengan kosong, kita akan cari dia punya limit lah. Macam biasa, mula-mula kita akan cari limit X menuju kosong daripada kanan. Okey. Okey, kosong, apabila X kosong ada kat sini. Sini adalah X kosong kita. So, daripada kanan menuju X sama dengan kosong, nilai Fx-nya adalah 1. Okey. Kemudian, kita akan cari limit X menuju kosong daripada kiri. Okey, sini kiri kita nak menuju X sama dengan kosong. Okey, berhenti di sini juga. Nilai Y-nya adalah 1 juga. So, dia punya summary dia, limit X menuju kosong untuk fungsi Fx adalah 1. Dikatakan sebagai exist. Okey, 1 tak ada nampak apa-apa masalah lagi. So, dia masih diterima sebagai syarat continuity. Okey, syarat yang seterusnya adalah Fa sama dengan L. So, kita akan cari F kosong. Okey, tengok dalam graf anda. Okey, apabila X kosong, nilai Y berapa? Nilai Y adalah 1. 1 pun exist jugalah nombor. Okey, so syarat nombor kedua diterima. Okey, dan syarat yang nombor 3 adalah 1 mesti sama dengan 2. So, bila kita perhatikan di sini, 1 sama dengan 1. So, syarat nombor 3 dipenuhi. So, Fx continuous at X equal to 0. Tu dia punya summary dia lah. Okey. Alright, satu lagi. Okey, satu lagi. Kita ada satu lagi soalan iaitu X sama dengan 3. Okey, kat bawah ni dah ada ruang dia. Okey, ni soalan nombor 3. Okey, apabila X sama dengan 3 pula. Sekarang kita tukar dia punya A dia. Sekarang kita concern dekat kawasan sini pula. Okey, yang pertama kita nak cari dia punya limit. Okey, limit X menuju 3 daripada kanan. Okey, menuju 3 daripada kanan. Stop. Menuju 3 daripada kanan, stop. So, value-nya adalah 0. Okey, kemudian limit X menuju 3 daripada kiri. Okey, menuju X3, X3 sini X3. Value Y-nya adalah 0. So, dia punya summary dia, limit X menuju 3 untuk fungsi Fx sama dengan 0. Exist. Wujud juga. Okey. Okey, ingat tadi saya cakap kalau nak cari yang syarat pertama limit, tengok dekat mana dia berhenti je. Tak kisah. Jangan kacak, jangan kisah tentang dia punya simbol bulatan tu. Okey. Ni include. Ni exclude. Okey, kalau syarat pertama, tak payah consider ni. Kat mana dia stop je dah okey. Tapi yang syarat kedua, F3 sama dengan berapa? Okey, sekarang ni, kita apabila X kita 3, kat sini X kita 3. Okey, kita kena tengok nilai Y-nya. So, bila kita X3, kita ada dua pilihan. Satu kat sini, satu kat bawah. So, bila 3, kita tak boleh pilih Y kita kosong. Sebab, dia punya function kat sini exclude. Tapi, kita boleh pilih negatif 1. Sebab dia ada satu dot dekat sini. Okey. So, apabila X kita 3, Y kita adalah negatif 1. Okey. Pun terima juga. Exist ni diterima jugalah sebagai syarat yang kedua. Okey, cuma syarat yang ketiga, dia mesti nak syarat nombor 1 mesti sama dengan syarat nombor 2. Walau bagaimanapun dalam kes kita ni, kita dapat 0 tak sama dengan negatif 1. Mestilah tak sama. 0 dengan negatif 1 tak sama. Dia adalah dua nombor yang berbeza. So,
dikatakan sebagai syarat yang ketiga ini tidak diterima. So, discontinuous, fx discontinuous at x equal to 3. Okey, macam tu kaedahnya. Cuba try fahamkan. Okey, seterusnya example O. So, untuk example O, dia bagi kita determine whether the piecewise function given below continuous at x equal to -1, x equal to 0 and x equal to 1. So, soalan ni kalau anda baca betul-betul tanpa melihat solution di sebelah bawah, sebenarnya soalan ni dia tak bagi gambar rajah. Yang mana soalannya cuma bagi dia punya fungsinya sahaja. Fungsi piecewise function itu diberi. Tapi yang bawah ni tak ada. Okey, solution anda yang kena isi sebenarnya. Okey, kalau dilihat di sini, kita nak revise sikit. Untuk fungsi ni kalau anda perhatikan, ni adalah graf yang kita semuanya dah belajar dalam chapter 1. Okey, yang mana yang atas sekali ni adalah graf constant, tengah-tengah adalah graf linear, bawah sekali adalah graf kuadratik. Okey, ini adalah graf constant. Graf linear dan graf kuadratik senyum. Okey. So, setiap graf ni dia akan berada di kedudukan yang diminta dekat domain ni lah. Dia dah cakap dah. Dekat kawasan -4 sampai -1 fungsinya lurus. -1 sampai 1 lurus menaik, 1 sampai 2 kuadratik. Okey, so sekiranya kalau kita diberi soalan dalam final exam ataupun test tak ada graf, jangan tanya pula mana grafnya. Kita kena lukislah dia punya graf, kena ada knowledge chapter 1. Okey, so dekat anda punya nota sekarang kita dah ada dia punya solution dah. So ini dia punya solution untuk keseluruhan graf piecewise di atas. So, ini adalah grafnya. So, kalau kita perhatikan dekat graf ni, yang lurus ni adalah fungsi yang pertama. Yang menaik ni adalah fungsi yang kedua. Dan yang nak senyum tak senyum ni, yang sikit je ni adalah graf kuadratik yang ketiga tu. Okey. So, daripada graf ni juga, okey, kita nak revise keadaan dia. Kalau dia punya titik itu cuma ada simbol less than, tak ada simbol sama dengan, kita kena buat bulatan sebegini sahaja. Kalau ada simbol sama dengan, dia akan hitam bulat di dalam lah. Okey. Kecuali kalau tempat yang di sini contohnya -1. -1 ni simbolnya less than. Okey, -1 kat sini kan. Sepatutnya bulatan sahaja. Tapi disebabkan dia bertindih dengan yang bawah, -1 kalau dia ada kat sini, -1 kedudukannya juga berada di sini dan poinnya ada simbol sama dengan, jadi dia akan bercampurlah bulatan dan bulatan hitam di dalam, include dan exclude. So dia jadi include lah. Okey, yang kat sini dia tak berjumpa. Dia tak berjumpa di mana-mana titik. Jadi dia cuma dapat titik exclude. Okey, itu untuk recall chapter 1 lah. So, senang cerita nanti kalau ada masa, kita sentiasa kena tahu knowledge kita dalam chapter 1. Okey, sebab itu kita belajar dalam awal-awal dulu, kena chapter 1 dulu. Tak boleh belajar limit dulu, baru nak belajar function. Okey, mesti belajar function dulu. Okey, berbalik kepada soalan asal. Soalan yang diminta kat sini ada 3 bahagian juga. Okey, ni 1, 2 dan 3. Okey, dalam ketiga-tiga soalan ni disertakan di sini jawapan untuk soalan 1. Okey, kita nak semak. Soalan 1 kata apabila x equal to -1. -1 kita ada dekat sini. Okey. So, sini adalah kawasan positif, ni kawasan negatif. So, kita akan check dia punya limit menuju ke -1 daripada kanan. So, sini kanan kita nak menuju ke x -1. Okey, dah sampai x -1.
value y-nya adalah 1. Negatif 1, minta maaf, dekat bawah. Kalau ikutkan ni, dia ikut plot, dia ikut scale box ni nilainya 1. So, sini negatif 1. Okey, kemudian limit x menuju negatif 1 daripada kiri. Sini kiri kita menuju negatif 1, stop dekat negatif 1. Okey, stop kat negatif 1. Tengok value y-nya. Value y-nya adalah negatif 1 juga. Bermaksud summary dia, limit x menuju, ni salah tulis. Limit x menuju negatif 1 fx sama dengan 1, iaitu exist. Okey, dia menuju negatif 1. Dekat nota tulis 1 je. Betul kan So, syarat pertama diterima. Okey, seterusnya kita tengok dekat dia punya solution seterusnya. Kita ada dekat sini. Okey, syarat yang kedua, mesti nak cari FA tadi. So, F negatif 1. Okey, bila fungsi itu X ni negatif 1, bulatannya hitam di dalam. So, value Y-nya adalah negatif 1. So, diterima juga. Syarat yang ketiga, nak kata syarat nombor 1 mesti sama dengan value dengan syarat nombor 2. So, kita dapat sama, negatif 1 sama dengan negatif 1. So, satisfy all condition. So, summary, continuous at X equal to negatif 1. Okay. So, beralih kepada soalan Roman 2. Okay, so ni soalan Roman 2 dekat bawah sini. Sekejap Okey, ni soalan untuk Roman 2. Kita ada di sini apabila X sama dengan 0 pula. So, kita punya jawapan kita, yang pertama kena check dia punya limit X menuju 0 daripada kanan. Limit X menuju 0 daripada kiri. Seterusnya, kita kena summary kan. Limit X menuju 0, Fx dapat berapa. So, kita perhatikan kita punya graf kita. Menuju 0 daripada kanan. Sini kanan kita. Menuju X0. Stop. Okey, menuju X0. So, value Y-nya juga di origin juga. So, value-nya adalah 0. Okey, seterusnya. Menuju 0 daripada kiri. So, sini kiri kita gerak. Stop dekat X0. Okey, value Y-nya juga 0. So, summary dia, limitnya adalah 0 exist. Okay. Okay, seterusnya syarat nombor 2. Syarat nombor 2 kita nak cari FA. So, kita ada F0 sama dengan berapa. Okay, berapa agak-agaknya kalau F0? Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita perlu check, kalau F ni penting. Kalau nak cari F, mesti check benda ni, bulat ataupun bulatan ni. Kalau exclude, dia adalah sama dengan does not exist. Kalau include, check nilai. Kalau anda perhatikan pula, dalam gambar ni, dia tak ada bulatan dan dia tak ada exclude ataupun include. Maknanya apa? Okay, kalau dia tak ada apa-apa simbol kat situ, kita kategorikan dia, kalau garis sahaja, dia adalah include. Termasuk juga. Okay, so check nilai juga. So, bila F0, Y-nya 0. Exist juga Dan syarat nombor 3, kena check syarat nombor 1 sama tak dengan syarat nombor 2 nilainya. So, kita dapat sama, 0 sama dengan 0. So, satisfy juga. Tiga-tiga satisfy Bermakna, Fx continuous at X equal to 0. Okay. Alright, last sekali kita ada dekat sini.
Okey, yang ketiga. Okey. So untuk yang ketiga ni sama. Kita nak check dia punya keseluruhan syarat. So kita kena check yang pertama, limit x menuju 1 daripada kanan, limit x menuju 1 daripada kiri, dan summary limit x menuju 1 fx. Berapa nilainya? So kalau diperhatikan dalam kita punya gambar rajah, okey, tengok sini, kita nak menuju 1 daripada kiri, daripada kanan menuju 1, stop, value-nya adalah 0. Okey, seterusnya daripada kiri menuju 1, stop, nilai fx ni adalah, ataupun nilai y-nya adalah 1. So summary-nya kat sini apa? Does not exist. Okey, so syarat yang kedua dan ketiga saya tak nak cari. Okey, so dia punya summary dia, fx discontinuous at x equal to 1. Right, example P. Ni antara soalan yang agak mudah untuk example P. Masa dia topik continuity, continuous tak continuous, cuma soalannya agak berbeza. Okey, soalannya berbunyi macam ni. Find the values of x which fx is not continuous. Okey, berbeza dengan soalan sebelum. Okey, soalan sebelum ni tadi, kalau kita perhatikan soalan O, dia suruh kita check adakah fungsi yang dia beri continuous ke tidak. Bila dia suruh determine piecewise tu continuous ataupun tidak, kita kena check menggunakan 3 condition, 3 syarat. Kalau semuanya pas, baru dia continuous. Tapi sekarang untuk example P, dia tak cakap pun suruh check continuous ataupun tidak. Tapi dia suruh cari value x yang boleh menyebabkan fungsi itu discontinuous, menyebabkan fungsi itu tidak bersambung. Cari value x yang boleh menyebabkan fungsi fx itu terputus. Okey, kita yang kena cari value di dalam fx ni lah. Okey, jadi senang je macam mana nak cari dia. Okey, kalau kita perhatikan yang A ni, diberikan pada kita soalan dalam bentuk pecahan. So kita sendiri tahu bila kita diberi pecahan, pecahan ni dia punya konsep dia senang. Denominator tak boleh kosong. Jadi kita kena cari nilai x apa yang kalau dimasukkan di bawah ni, dia akan menjadikan fungsi itu kosong. Bila fungsi bawah tu kosong, secara automatik dia akan jadi not continuous. Jadi kaedahnya senang je lah. Ambil denominator, setkan equal to 0 dengan solvekan x tu. So yang A tu x tolak 1 equalkan to 0. So x sama dengan 1. Bermakna untuk soalan A, fungsi fx akan discontinuous at x equal to 1. Okay, kalau masuk je 1, confirm akan jadi discontinuous. Okay, untuk B pun sama. B pun dia beri dalam bentuk pecahan, yang mana pecahan belah bawah ni mesti ada fungsi x apa yang dimasukkan bawah ni akan menyebabkan bawah ni jadi kosong. Jadi kita ambil denominatornya, set equal to 0. So disebabkan fungsinya adalah berbentuk kuadratik, kita kena check dia punya faktor dia lah. So faktornya adalah dapat 2 dan negatif 5. So fungsi fx itu akan discontinuous apabila x sama dengan 2 dan negatif 5. Okey, antara dua nombor ni kalau masukkan dekat bawah ni menyebabkan fungsi ini terputus. Okey. So untuk yang ketiga, yang C. Okey, yang C. C ni dia tak bagi kita pecahan. Dia bagi kita fungsi, ini fungsi kalau dilihat di sini, ini adalah fungsi kuadratik senyum. Okey. Di samping tak ada pecahan, fungsi ini juga tak ada apa-apa syarat di tepi. Maksudnya dia tak adalah sambung if x
antara apa ke, antara 2 sampai 10 ke, ni tiada, not given. Lepas tu dia tak ada pecahan. So bila diberikan apa tu, fungsi semata-mata fungsi kuadratik begini, yang mana semua orang tahu gambar rajahnya akan jadi macam ini. Tak ada sebab dan tak ada tempat yang mana fungsi ini boleh jadi discontinuous. Sebab itulah kalau anda perhatikan pada solution, okey, pada solution dekat sini dah dituliskan quadratic function continuous at all real number x. There is no x that can make this function discontinuous. Tak ada tempat yang boleh menyebabkan fungsi yang diberi ni discontinuous. Okey, sama juga selain fungsi kuadratik, fungsi kubik pun sama, melainkan diberi apa-apa syarat lah. Okey, kena study balik yang tu, right? Okey, seterusnya example Q. Q ni pun sama, senang je. Okey, cari value x yang boleh menyebabkan ketiga-tiga fungsi ini not continuous, sama. A jawapannya 2, B jawapannya 0, C jawapannya 5. Okey. Okey, kita pergi kepada example R. Ini adalah soalan pasia. Ni kakak abang awak semua dah jawab masa final exam. Soalannya masih soalan continuity, cuma pattern yang berbeza. Ni pattern yang ketiga pula. So diberikan piecewise function. So kalau dia perhatikan dalam piecewise function ni, dia terbuka kepada dua bahagian. Atas ni adalah fungsi kuadratik, bawah adalah fungsi linear. Dan dalam fungsi linear ni ada satu constant A. Okay. So semestinya tak ada soalan lain, mesti dia suruh cari A. Find A so that fx continuous at every value of x. Okay, mesti suruh cari constant. Okay, disebabkan dia suruh kita cari unknown A kat sini, yang mana dia kata fungsi ini adalah continuous, kita ada 3 pilihan lah. Boleh gunakan syarat nombor 1, syarat nombor 2 atau syarat nombor 3 untuk kita gunakan dan kita cari nilai A. Cuma syarat yang paling senang sekali untuk digunakan dan untuk mencari constant adalah syarat nombor 1. Okey, sebab apa? Kalau kita nak pilih syarat nombor 3, kita kena buat dulu syarat nombor 2. Okey, nak buat nombor 3, kena juga tahu syarat nombor 1. Jadi kita nak senang, kita boleh gunakan syarat nombor 1 sahaja sebagai kita punya penanda aras untuk mencari constant tu lah. Okey, so apa tadi syarat nombor 1? Recall balik. Syarat nombor 1 kata kita nak cari limit x menuju A untuk fungsi fx, mesti dapat satu nilai L, yang mana kita kena cari limit x menuju A daripada kanan dan limit x menuju A daripada kiri, mesti kena dapat L juga, nilai yang sama. Sorry, tak nampak jap. Okey, macam tu. Okey, itu adalah dia punya syarat dia. Okey, so daripada situ kita akan gunakan syarat yang pertama. Kat sini ada dia punya tata cara dia lah, macam mana kita nak selesaikan dia. So selalunya bila nak mulakan menjawab ni, saya akan buat dia punya garis nombor dia. So garis nombor tu untuk memberikan kita kita punya bayangan kita, graf kita tu bergerak dari mana menuju ke mana. So kalau dilihat di sini, fungsi kita tu terpisah di domain 3. So katakanlah sini 3, sini 4, sini 5, sini 2, sini negatif 1, sini 1. So dekat sini kita ada satu bedaan kat sini. Kenapa? Sebab kita tengok domain kita. Okey, dia kata kalau kurang daripada 3, fungsinya adalah x kuasa 2 tolak 1. Kalau lagi besar daripada 3, fungsinya adalah 2ax. Okey. So daripada situ, bila kita nak cari yang pertama kat sini,
limit X menuju 3 daripada kiri. Sini kiri kita. Okey, sini kiri nak menuju ke X3. Jadi biasanya saya akan buat anak panah saya menuju ke 3 macam tu. Stop. Menuju ke 3. So, dalam saya punya arah saya menuju ke 3 tu, saya ni sedang melalui fungsi X kuasa 2 tolak 1. X kuasa 2 tolak 1. Okey. Jadi saya akan tuliskan di sini limit X menuju 3 daripada kiri. Fungsinya adalah X kuasa 2 tolak 1. Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah nilai X yang kita tuju tu tadi, kita tuju 3. 3 ni akan dimasukkan ke dalam X, iaitu 3 kuasa 2 tolak 1. Kita dapat 8. Okey. Okey, kemudian limit yang ni dah cari. Sekarang nak cari limit daripada kanan. Okay, so sini limit X menuju 3 daripada kanan. Sini adalah kanan kita. Menuju ke kanan. Daripada kanan menuju ke 3. Kita sedang lalui fungsi 2AX. Ni 2AX. Okey. Dan sekarang kita akan ambil value yang kita tuju ni tadi, kita masuk ke dalam X. 2A darab 3. So, kita dapat 6A. Okey. Dah dapat dah dua perkara. So, dua perkara ni, kita perlu equalkan dia supaya kita dapat nilai fungsi itulah. Nilai fungsinya berapa. So, kita akan equalkan dia. Daripada kiri dan daripada kanan, kita akan equalkan. So, 8 sama dengan 6A. Therefore, A sama dengan 4/3. Okay. Okay, example S. Okay, kita akan mulakan sikit kat sini. Lepas tu anda akan proceed dengan jalan seterusnya. So, apa yang kita ada dekat sini adalah diberikan fungsi piecewise. Okey. Ada satu constant. Cari B supaya GX itu continuous. Tu pattern soalan dia lah. Memang macam itu je patternnya. So, kaedahnya nak selesaikan dia, first kita akan buat garis nombor. Okey, garis nombor. Kalau kat sini negatif 2, kat sini negatif 1. Sorry, negatif 3, negatif 4, negatif 1, kosong, 1 dan sebagainya. Kemudian kita akan buat satu garis putus-putus. Dx sama dengan negatif 2. Okey. So, apabila kurang daripada negatif 2, fungsinya adalah X. Dan apabila lebih daripada negatif 2, fungsinya adalah BX square. Okey, macam biasa kita nak ikut kita punya syarat kita tadi. First, saya nak cari dulu limit X menuju negatif 2 daripada kanan. Okey, menuju 2 daripada kanan. So, sini kanan saya. Menuju negatif 2. Okey, fungsi yang terakhir dilalui adalah BX square. So, fungsi itu saya akan masukkan nilai negatif 2 di dalamnya. So, kita ada negatif 2 kuasa 2B. So, kita dapat 4B. Okey. Kemudian, kita cari yang perkara kedua. Limit X menuju negatif 2 daripada kiri. Okay. Sini negatif kita, kiri kita. So, kita bergerak ke negatif 2. Fungsi yang terakhir dilalui adalah X. So, nilainya X kita masukkan nilai yang kita tuju tu negatif 2. So, kita akan summarykan. Limit X menuju negatif 2 daripada kanan mesti sama dengan limit X menuju negatif 2 daripada kiri. Kanan nilainya 4B. Kiri nilainya negatif 2. So, B adalah negatif 2/4 atau negatif 1/2. Okey. Untuk example T, saya tinggalkan untuk anda cuba.
Okey. Sama, kaedahnya masih sama. Ada satu unknown K dekat situ, kena cari nilai K berapa.